salam sejahtera semua. Kita akan sambung lecture. Semalam dah buat pengiraan berkenaan dengan concrete work. Okey, so saya ulang sekali lagi pengiraan untuk concrete work. Okey, pengiraan untuk concrete work ada dua jenis konkrit yang kita perlu kira. Pengiraan yang dimaksudkan adalah kos untuk konkrit. Okey. So, untuk pemprosesan konkrit ada dua jenis. Yang pertama secara manual. Manual ni kita gunakan shovel, campur dan sebagainya lah. Dan kalau menggunakan mesin, okay, kita akan gunakan machinery ataupun kita akan ambil konkrit daripada batching plant. So, semua mesin-mesin tersebut kita kena masukkan dalam pengiraan kos. Okey. So, untuk pengiraan pengiraan secara manual saya dah terangkan pada lecture yang pertama. Okey. Ini adalah secara manual dan pastikan anda tahu macam mana untuk mengira concrete ratio. Okey, kalau dia sebut concrete grade 15, anda kena tahu berapa concrete mix ratio, concrete 20, berapa concrete mix ratio, dan anda kena tahu apa itu ratio lah. 1 tu mewakili apa, 2 mewakili apa, dan 4 tu mewakili item apa. Okey, so biasanya untuk ratio 1 ni bahagian yang pertama ni adalah mewakili simen, dan yang di tengah-tengah ni mewakili sand, dan yang yang ketiga adalah untuk aggregate. So ia mewakili berapakah amount of material yang diperlukan dalam pemprosesan konkrit. Okey, dan anda kena tahu, sekali lagi saya ulang, untuk 1 cubic meter of cement anda perlukan 28.7 bags of cement. Okey. Dan dalam pengiraan konkrit juga anda mestilah ambil kira 50% of wastage. Okey. So yang ini saya dah sebutkan semalam. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Yang ini dah buat. Okey, contoh yang kedua untuk machinery cost. Okey, misal kata kita mempunyai, kita lihat contoh yang ini. Okey, kos untuk simen RM18 satu beg, sand RM22 per cubic meter, aggregate RM35 per cubic meter. Okey, untuk machinery pula, kita lihat kos untuk mesin. Harga mesin ni adalah RM15,000. Okey, ini katalah kontraktor ni beli mesin, kos dia RM15,000. Okey, and then profit gain in 5 years, which means in 5 years dia dapat profit lah. So the profit yang dia dapat adalah 10% per year. Okay, and then untuk maintenance, cost untuk maintenance adalah 10% of the machinery cost, transportation 5% of the machinery cost, and then info yang seterusnya adalah machine works for 200 days in a year. So semua info ni kita kena catat dahulu. Okay, kemudian untuk labor cost pula, pekerja yang terlibat adalah driver. Driver ada seorang. Okay, gaji driver ada RM90 sehari. And then kita ada assistant driver 3%, RM40 sehari. And then working hours adalah 8 hours. Okay, satu lagi yang kita kena kira untuk pengiraan menggunakan mesin adalah, seperti yang kita tahu, asal menggunakan mesin mesti ada minyak. Okey, so minyak yang diperlukan dalam untuk operasi mesin adalah diesel dan lubrikan. Okey, so misal kata diesel yang kita pakai dalam sehari adalah 12.8 liter dan kos untuk seliter adalah RM1.70. Ini contoh sahaja. Okey, dan untuk lubrikan pula, bilangan amount lubrikan yang kita pakai dalam sehari adalah 0.48 liter dan harga seliter adalah RM20. And then the machine production, okay, productivity of machine. Okay, in 1 hour
machine can produce 3.44 cubic meter concrete. Ini kamu kena ingat betul-betul. 1 hour, machine can produce 3.44 cubic meter. So, productivity of machine berbeza, depends dengan apa jenis machine yang kita pakai. Okey, satu lagi yang kita perlu ambil kira adalah profit and overhead. Okey, profit and overhead 15%. Okey, so kita lihat yang pertama, material cost. Okey, kalau kita lihat material cost ni actually sama dengan cost secara manual tadi, yang mana material cost yang kita dapat adalah 150. Okey, kalau kita ulang balik lecture semalam, okey, bahagian ni. Okey, pada bahagian ni hari tu kita dah dapat, okey, jumlah yang kita dapat hari tu adalah 150.13. So ini adalah jumlah kos untuk material per cubic meter. Okey, ini per cubic meter. So kita bawa balik jumlah ni. Okey, sebab data yang kita gunakan adalah sama. Okey, harga material yang kita gunakan adalah sama. Kecuali untuk contoh yang kedua, kita akan gunakan mesin. Okey, so balik kepada soalan tadi. Okey, so ini adalah RM150.13 per. Ini adalah per cubic meter. Okey, so material cost kita dah ada. Next yang kita perlu kira adalah capital cost. Okey, capital cost kita consider harga mesin which is 15,000. Investment return on capital 10% per year. Okay, since dia kata 10% per year, so 10% kita kena darab dengan 5 tahun dan darab dengan 15,000. So kita akan kira di sini 10% darab dengan 5 tahun dan 15,000. So kita akan dapat 7,500. Okay, and then untuk maintenance pula, dia kata in 5 years, the maintenance cost is 10%. So yang ini tak perlu darab dengan 5 sebab dalam soalan dia kata maintenance cost for 5 years. So 10% darab dengan 15,000. So anda akan dapat 1,500. Okey, transportation cost pula sama juga dalam tempoh 5 tahun. Transportation cost adalah 5%. So 5% darab dengan 15,000. So anda akan dapat 750. Okay. And then total capital cost in 5 years. Okay, total capital cost in 5 years maksudnya kamu kena tambahkan machinery cost, investment, maintenance cost and transportation cost. So tambahkan semua. Okay, anda akan dapat 24,750. Okay, total capital cost in a year. So yang ini kamu kena ingat balik dalam soalan. Okay, dalam soalan tadi dia kata, okay, machine works 200 days. Okay, mesin bekerja selama 200 hari dalam setahun. Okay, so total capital cost in a year, ini kamu kena bahagi dengan 5.
Okey, bahagi 5. So, setahun kos dia adalah 4,950. Okey, so total capital cost in a day, yang ini barulah kita bahagi dengan 200. Kenapa 200? Sebab mesin, kita gunakan mesin selama mesin ini bekerja selama 200 hari dalam setahun. So, bahagi dengan 200. So, anda akan dapat RM RM24.75. Okey, ini dalam sehari. Total capital cost in an hour, so kita assume jumlah jam bekerja dalam sehari adalah 8 jam. So, yang ini kamu kena bahagi dengan 8 hours. Okey, 8 hours ni adalah standard. Okey, 8 hours adalah standard jumlah jam bekerja dalam sehari. Okey, bahagi 8. So, anda akan dapat RM RM3.09. Okey, unit adalah per hour. Okey, so kita sudah dapat capital cost untuk mesin. Okey, next yang kita akan kira adalah labor cost. Okey, gaji pekerja seperti dalam soalan tadi, gaji pekerja adalah RM90 sehari. So, dalam sehari jumlah jam bekerja adalah 8 jam. Okey, kecuali dalam soalan dia katakan 9 jam, baru kamu darab bahagi dengan 9 jam. Tetapi kalau dia tak mention berapa jumlah jam bekerja, kamu assume dia 8 jam. Okey, so RM90 bahagi dengan 8 jam. So, anda akan dapat RM11.25 per hour. Okey, untuk assistant pula, bahagian ni kita darab dengan 3 sebab ada 3 pekerja. So, 3 darab RM40 gaji dalam sehari, kemudian bahagi dengan 8. So, kita akan dapat RM15. Okay. Okay. And then total, yang ini tadi per hour. Okay, so total cost per hour adalah 15 tambah 11 25. Okay, so anda akan dapat RM25. Okay, maaf. Ini kita kena macam mana nak pada ni. Okay. Okay. Cost dia adalah RM RM26.25. Okay, so ini unit adalah per hour. Okay, so kita dah dapat labor cost. Next adalah fuel cost ataupun kos minyak yang kita akan gunakan pada mesin. So, dalam soalan tadi dia katakan dalam sehari dia gunakan 12.8 liter dan kos untuk seliter adalah RM1.70. So, kita akan darabkan 12.8 darab RM1.7 bahagi 8. Okay, so kita akan dapat RM2.72. Unit adalah per hour sebab kita darabkan dengan 8 jam tadi. Okey, itu untuk diesel. Untuk lubricant pula 0.48 darab dengan 20 bahagi 8. So, kos untuk diesel adalah RM1.20 per hour.
Okay, so total. Okay, total untuk fuel cost adalah RM1.20 tambah dengan RM2.72. So, anda akan dapat RM RM3.92. Okay, so untuk kira kos keseluruhan, kos konkrit menggunakan concrete mixer. Okay, tambahkan capital cost. Okay, capital cost tadi adalah RM3.09. So, RM3.09 tambah dengan labor cost. Labor cost 26, 25 sen. Fuel cost RM3.92. Tambahkan keseluruhan. Okay, so anda akan dapat RM33.27. Okay, so ini adalah kos untuk mesin sahaja. Okay, so ini adalah kos untuk mesin, untuk capital cost yang tadi. Okay, material cost 150.13 per cubic meter, itu untuk material cost. Untuk mesin pula RM33. Belum lagi, kita belum lagi masukkan apa? Ada satu pengiraan lagi yang kita perlu masukkan sebab dia melibatkan profit. Okay, so production of machine. Okay, dalam soalan dia katakan concrete mixer can mix 3.44 cubic meter for 1 hour. Dalam sejam, concrete mixer dia boleh produce 3.44 cubic meter concrete. Okay, so kita lihat dalam soalan. Jawapan yang kita dapat tadi. Okay, kos untuk sejam mesin adalah RM33.27. Ini dah termasuk gaji driver, gaji pekerja, kos minyak. Okay, semuanya adalah RM33.27 per hour. Okay, so dalam sejam, okay, kos adalah RM33.27. Okay, ini 1 hour. Okay, dalam 1 hour juga, okay, mesin dia boleh produce 3.44 cubic meter. So, kita masukkan perkadaran 3.44 cubic meter bersamaan dengan RM33.27. Okey, ini untuk 3.44 cubic meter. Okey, untuk 1 cubic meter of concrete, okey, berapa? So, anda kena bahagikan 33.27 bahagi dengan 3.44 untuk mendapatkan harga untuk 1 cubic meter concrete. Okay, so bahagi 3.44. Okay, anda akan dapat RM. Unit adalah RM RM9.67. Okay, so total cost of 1 cubic meter of concrete. Okay, kita kena tambahkan material cost tambah dengan production of machine. So material cost yang kita dapat awal-awal tadi adalah 150.13 tambah dengan kos untuk 1 cubic meter mesin iaitu RM9.67. So berapa semua? Tambah 150
0.13. Okey, so anda akan dapat 159.880. Okey, so dalam soalan dia katakan ada profit 15%. So ambil kira 15%. So yang ini kamu darab dengan 1/1.15. Okey. So dapatlah keseluruhan 1.15. So jawapan yang sepatutnya kamu akan dapat adalah RM 183.77 tak apa, 183.77 dah cukup lah. So unit adalah per cubic meter. So ini adalah kos untuk konkrit, termasuk harga material cost, termasuk kos minyak, harga mesin dan sebagainya. So kos keseluruhan adalah 183.77. Ini dah termasuk keuntungan untuk kontraktor ataupun developer lah. Okey. Okey, harap boleh faham semua untuk part ni. Okey. Next adalah pengiraan untuk build up rate for brickwork. Yang ini kita akan kira berapakah bilangan brick yang kita perlukan dalam pembinaan dinding. Okey, so untuk pembinaan dinding, kita akan perlukan panjang dan lebar dinding. So ia akan dikira dalam unit square meter square. Things that need to be considered. Anda kena kira material cost, labor cost, profit and overhead. Dan ini adalah standard size untuk brick. Panjang brick adalah 215 mm bersamaan dengan 21.5 cm ataupun 0.215 meter. Lebar pula 10.25 cm. Ketinggian adalah 7.5 cm. So, cara untuk mengira berapakah bilangan brick dalam satu square meter wall. Maksudnya, ketinggian 1 meter, lebar 1 meter. Katalah ini adalah wall. Jumlah brick yang kita perlukan adalah pertama sekali kita perlu anggap length. Panjang brick adalah 215 mm, lebar dia 65, dan mortar. Mortar ni adalah mortar lah yang kita akan gunakan untuk ikat bata ni. Mortar ada di sekitar sini. Semua dah tahu sebab saya rasa semua dah ambil bengkel bata kan. So mortar kita akan letakkan di bahagian ini untuk ikat bata. Dan kita anggap ketebalan mortar adalah 10 mm. So jumlah keseluruhan adalah length 225 mm dan lebar adalah 75 mm. So surface area of a brick. Yang ini actually kalau kamu confuse menggunakan mm, actually boleh saja kamu terus convert kepada meter, iaitu 0.225 darab dengan 0.075. So kamu akan dapat value dia lah. Cuba kita lihat 0.225 darab dengan 0.75. So anda akan dapat nilai 0.013
7. Okay, lebih kurang lah. Okay, so number of bricks in 1 cubic meter. So, in 1 cubic meter, okay, kamu boleh ambil di sini 1 cubic meter divide by 0.017 cubic meter. Yang ini tadi unit adalah bukan cubic, sorry, square meter. Square meter, sorry. Ini adalah square. Square, bukan cubic. Okay, sebab dia adalah area. Okay. Okay, so nilai yang kita akan dapat adalah 59 something kan. Tapi kita boleh 59.26. Tetapi macam mana kamu nak kira bilangan bata kalau 59.26? So, kamu kena convertkan dia kepada nombor bulat. Okay, so jadilah dia 60 pieces. So, maksudnya di sini untuk setiap 1 meter square, bilangan bata yang diperlukan adalah 60. Actually, bilangan ni tidak tetap, bergantung dengan size brick. So, sekarang ada banyak jenis brick. Okay, so kamu kena tahu dahulu berapakah size brick yang kamu pakai, and then barulah kamu boleh estimate berapakah bilangan brick yang diperlukan dalam 1 meter tinggi dan 1 meter lebar. Okay, so kita lihat contoh di sini. Katalah harga simen adalah RM18, and then 1 cubic meter of sand RM30. Okay, ini adalah mortar mix ratio. Yang ini pun kamu dah belajar di bengkel. Satu untuk simen. Okay, dan 3 untuk sand. Okay, so wastage ini kita akan ambil dalam soalan ni dia mention 1/3 daripada material cost. Okay, so untuk 1 cubic meter of cement, kenapa 1 di sini? Sebab ratio adalah 1 dan 3. So 3 cubic meter cement dan 3 cubic meter sand. So yang ini value ni, sebab tu saya minta kamu hafal untuk 1 cubic meter cement bersamaan dengan 28.7 bag. Okey, harga untuk satu bag adalah RM18. So RM18 darab dengan 28.7 bag. So dapatlah 516.60. Untuk sand pula, okey, 3 cubic meter sand darab dengan harga sand untuk 1 cubic meter. So dapatlah RM90. Okey, so total untuk material cost belum termasuk wastage adalah 606.60 sen. Dia kata 1/3 wastage. So ini cara, boleh juga lah kamu gunakan cara ni. Okey, 1/3 darab dengan cost material, kita akan dapat 202.20 sen. So, untuk 4 cubic meter of mortar selepas wastage, so 606 tambah dengan 202, kita dapat 808.80. Okey, ini untuk 4 cubic meter of mortar. Sekarang kita nak tahu berapakah cost untuk 1 cubic meter of mortar. So, 808.80 bahagi dengan 4. Okey, bahagi 4 cubic meter, kita akan dapat 202.20. Ini unit dia adalah per cubic meter. Okey, so ini adalah cost untuk mortar. Okey, ini adalah cost untuk mortar sahaja. Okey.
Okey, ini kos mortar sahaja. Okey, untuk labor cost pula, yang ini senang. Okey, if bricklayer and labourer paid RM4 per hour and RM2.75 per hour respectively, how much is the labor cost if the bricklayer works for 4 hours and the labourer works for 2 hours to finish up 1 square meter brick wall? So yang ini senang, bricklayer dia bekerja 4 jam, darablah dengan kos selama sejam. Ini per hour tadi. Okey, so dapatlah RM16. Labourer pula bekerja selama 2 jam dan gaji dia adalah RM2.75 sejam. So darablah dengan 2, dapatlah RM5.50. So kamu akan dapat berapa? RM16 tambah 55. So kamu akan dapat RM21.50. Yang senang. Okey, itu labor cost. Okey, so kita lihat example. Okey, kita lihat example yang pertama. Okey, build a breadth for 11 mm thick brick wall according to... Okey, selalunya student akan confuse apa 115 mm ni. Okey, actually 115 mm tersebut adalah, katalah ini adalah wall. Okey, katalah ini adalah wall. Okey, 115 adalah ketebalan. Okey, ketebalan dinding, which is 115 mm. Okey, so ni tebal. So bahagian ini adalah brick. Bahagian ni brick. Okey, semua ni brick lah. Okey, so ketebalan brick kita adalah 0.115 meter. Okey, dan dalam soalan ni kamu tak perlu kira berapakah bilangan brick sebab bila ditentukan bilangan brick adalah 63 brick. Kos untuk satu brick adalah 25 sen. Okey, mortar pula, jumlah mortar yang digunakan adalah 0.03 cubic meter mortar. Okey, and then kos untuk 1 cubic meter mortar adalah RM202.20. Okey, and then untuk gaji pekerja pula, okey, kalau kita lihat di sini bricklayer bekerja selama 1,5 jam dan dibayar gaji RM80 sehari. Okey, labor pula bekerja selama 9/10 jam dan dibayar RM40 sehari. Profit and overhead 10%. Okey. So, solution yang pertama sekali kita kira untuk material cost. Dalam soalan dia katakan untuk wall tersebut kita perlukan 63 pieces of bricks. Price per brick is 25 sen. So 63 pieces ni darab dengan 25 sen. Okey, kita akan dapat RM15.75. Okey, ini adalah kos untuk brick. Okey, untuk mortar pula, jumlah mortar yang digunakan adalah 0.03 cubic meter darab dengan kos untuk harga untuk 1 cubic meter mortar iaitu RM202.20. Okey, so kos untuk mortar adalah RM6.07. Okey, so yang ini kita boleh tambahkan 15.75 tambah dengan 6.07. Okey, kita akan dapat RM21.82.
Okey, itu adalah material cost. Yang kedua adalah labor cost. Okey, untuk labor cost, bricklayer bekerja selama 1,5 jam dan kos untuk sehari adalah RM80. So, bahagikan RM80 kepada 8 jam darab dengan 1.5, so kita dapat RM15. Okey, untuk labor pula, dia bekerja selama 0.9 hours. Okey, yang ini tadi 9/10, so kamu just bahagi 9 bahagi dengan 10, so dapatlah 0.9. Okey, darab dengan 40 bahagi 8. Okey, so anda akan dapat nilai RM4.50. Okey, total cost of brick. Okey, sebelum itu tambahkan dulu semua. Okey, total untuk labor cost adalah RM19.50. Okey, so total cost of brickwork, material cost plus labor cost, so RM21.82 tambah RM19.50. Okey, kita akan dapat RM 41.32. Okey, so kita kena tambahkan keuntungan pada setiap kerja yang kita buat. Okey, so dalam soalan dia katakan keuntungan adalah 10%. So, RM 41.32 times. Okey, harap semua faham kenapa saya darabkan 1.1. Yang ini saya dah explain masa first lecture hari itu kenapa 1.1 sebab dia adalah 10%. Okey. Kalau dia tulis di sini 20%, kamu kena darab 1.2. Kalau 50%, 1.5. Okey. So, RM, kamu akan dapat RM 45 per RM45.45. Okey. So, inilah jawapannya. Okey. RM45.45 termasuk keuntungan. Okey, harap semua faham. Okey, untuk soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Okey, build a brick for 230mm thick brick wall according to the given detail. Okey, yang ini pun sama juga. Kalau dia kata ketebalan 230, maksudnya ketebalan wall. Okey, katalah ini wall, ketebalan wall. Okey, ketebalan wall adalah 230. Okey. 230, so kamu tak perlu confuse dengan 230 mm, tapi ia adalah ketebalan. So kita tak perlu masukkan dalam pengiraan. Yang kita perlu kira hanyalah surface area. Okey, surface area untuk wall. Okey, so mungkin beza antara soalan pertama dan soalan kedua tadi, mungkin example tu dia gunakan English bond. Saya rasa semua dah tahu apa itu English bond. Okey, mungkin example yang pertama tadi dia gunakan structure bond. Structure bond dia guna single layer sahaja kan. Okey, kalau English bond ada apa nama lapisan lagi di sini kan. Okey, sebab tu dia tebal. Okey. Okey, pengiraan lebih kurang sama dengan yang ini.
Okay. Pengiraan kamu boleh try buat. Okay. Pengiraan yang sama, cuma tengok harga pun sama, kecuali jumlah yang membezakan example 1 and 2 adalah number of bricks, volume of mortar, total hours of working, overhead tetap sama. So yang ini try buat, ini kamu boleh try buat sendiri, and then just follow saja contoh seperti di sini lah. Okay, sama macam soalan pertama tadi. Okay, harap semua buat. Okay, soalan yang ketiga, estimate the quantities of brickwork and plastering required in a wall 4 meter long, 3 meter high and 30 centimeter thick. Calculate also the cost if the rate of brickwork is 320 per cubic meter and plastering is 8 ringgit 50 sen per square meter. Yang ini, okay, dia suruh kita estimate quantity of brickwork and plastering in. Okay, kita ada wall. Okay, 4 meter long. Okay, length dia adalah 4 meter. Ketinggian wall adalah 3 meter. Okay, so yang pertama dia minta kita kira berapa quantities of brickwork. Okay, solution ada di sini. Okay, quantities of brickwork. Okay, length times width times height. Okay, yang ini dia minta dalam unit cubic meter lah. So 4 meter darab 3 meter darab dengan 0.3 ni adalah ketebalan dinding. Okay, kalau kita lihat soalan, okay, 30 cm. So 30 cm bersamaan dengan 0.3 meter. Okay, kemudian so dapatlah kita quantity of brickworks ini dalam unit cubic meter. Okay, quantity of plastering. Okay, dalam soalan dia katakan 2 phases. Okay, so quantity of plastering 2 phases maksudnya interior and exterior of the wall kita buat plastering. Okay, apa itu 2 phases? Okay, katalah ini adalah wall. Okay, katalah ini adalah wall. So kita akan buat plaster di bahagian dalam dan bahagian luar. Okay, bahagian dalam kita plaster, bahagian luar pun kita akan plaster. So itu yang dinamakan sebagai 2 phases. Okay, so 4, ketinggian dia tadi 3 dan lebar adalah 4. So 3 darab 4 darab dengan 2. 2 ni adalah phases dia lah. Okay, permukaan, ada 2 permukaan, in and out. Okay, so jumlah quantity of plastering adalah 24 square meter. Okay, cost of brickwork. Okay, macam mana kita tahu unit dia adalah cubic meter bahagian ni? Okay, kalau kita lihat pada soalan, okay, calculate also the cost if the rate of brickwork is 320 per cubic meter. Kalau dia kata per cubic meter, maksudnya ada 3 unit, ada 3 dimensi yang kita perlu darabkan, iaitu panjang, lebar dan tebal. Okey. Panjang, lebar dan ketinggian. Okey. Okey, so 320 kos untuk 1 cubic meter kita akan darabkan dengan jumlah yang ini tadilah kita dapat 3.6. So 3.6 dan 320 dapatlah 1152. Okey, cost of plastering pula. Okey, cost of plastering tadi kita dapat quantity of plastering adalah 24 square meter. Okey, dalam dan luar kan. Okey, 24. Kemudian kita darabkan dengan cost untuk plastering per square meter, RM8.50.
So, kita akan dapat 204. So, total cost keseluruhan adalah cost of brickwork tambah dengan cost of plastering. So, kita akan dapat 1,356. Okey, itu untuk brick. Okey, untuk bahagian excavation saya akan terangkan pada video yang seterusnya.